Assalamualaikum buat Dr. Nur Adilah binti Nordin. Nama saya adalah Syasha Karmila binti Zainuddin. Nombor matriks adalah VC20017 dan saya selaku ketua buat kumpulan pertama. Dalam video ini kami akan membentangkan tentang topik ataupun tajuk kami iaitu COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Malafida bin Syukri. Nombor ID saya adalah VC20020. Saya ingin membentangkan mengenai berkaitan pembangunan sosial dan intelektual sukar diadaptasi buat pelajar dari segi falsafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akilah binti Zainul Abidin. Nombor matriks DJ20069 akan membentangkan mengenai isu pembangunan sosial dan intelektual sukar diadaptasi buat pelajar. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahira binti Zaidi. Nombor ID VC20025 dari kumpulan 1. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Noradila dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Shalini anak perempuan Dori Raja. Nombor matrik CA20049 dan skor bahagian saya adalah faktor COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum dan hai, saya Aidil Nariman bin Atak bernombor matriks TJ20049 dan saya akan membentangkan impak COVID-19 membawa perubahan terhadap pendidikan dari sudut individu, masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Mazlan, nombor matrik VC20021. Saya akan membentangkan mengenai kesan COVID-19 terhadap individu, masyarakat dan juga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat Dr. Nur Adilah Muhammad Nordin dan rakan-rakan seksyen. Nama saya Ahmad Zafrar Faruqi bin Zainal Abidin bernombor matrik CB233 akan membentangkan mengenai kaedah mengatasi isu pada peringkat individu dan masyarakat. Hai, Assalamualaikum. Saya Kaufi Ramlan, nombor matrik VC20006 dan saya akan menyampaikan tentang kaedah mengatasi isu dari segi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syedida Suraya Dawina binti Safubarin. Nombor ID saya adalah VC20023. Saya akan membentangkan tentang kesimpulan dan pengajaran terhadap COVID-19 mengubah dunia pendidikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Noradila binti Muhammad Nordin dan rakan-rakan seksyen. Nama saya Muhammad Akmaluddin bin Ahmad Ramli bernombor matrik CB20070 dan selaku editor kepada video ini akan membentangkan mengenai cadangan serta kaedah penyelesaian bagi tajuk kita iaitu COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membentangkan saya punya bahagian iaitu pengenalan. Apakah itu COVID-19? COVID-19 ini adalah sejenis virus yang mampu menyebabkan jangkitan kepada kita punya saluran pernafasan. Virus ini pada pertama kalinya dijumpai ataupun ditemui di Bandar Wuhan, China pada Disember 2019. Cara virus ini merebak adalah sangat mudah, iaitu melalui titisan droplet yang kita hasilkan apabila kita bersin ataupun batuk. Setelah mengetahui ancaman besar virus yang kecil ini kepada rakyat Malaysia, pihak kerajaan telah mengutuskan untuk menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP, iaitu di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Penutupan institusi juga telah turut diisytiharkan bagi tujuan untuk membendung virus ini dan juga demi keselamatan dan kesihatan rakyat Malaysia. Setelah berlangsungnya PKP ini, satu inisiatif iaitu e-learning ini telah dinormalisasikan oleh pihak kerajaan buat pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran mereka. Dengan cara ini, sesi pembelajaran pelajar-pelajar akan menjadi lebih fleksibel dari segi masa dan tempat. Ini kerana mereka tidak perlu menghadiri kelas secara fizikal. Mereka hanya perlu duduk di hadapan komputer riba masing-masing untuk menghadiri kelas mereka. Namun, adakah penggunaan inisiatif e-learning ini mampu mencapaikan matlamat seperti yang FPK mahukan? FPK ini adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Matlamat FPK ini adalah untuk melahirkan generasi yang berkualiti dan mampu memberi sumbangan kepada negara kita. Tetapi, bagaimanakah kita mampu merealisasikan FPK ini? Saya juga seorang pelajar menyedari bahawa terdapat banyak kekangan dan cabaran apabila kami belajar secara talian ini. Antaranya adalah pembangunan sosial dan intelektual yang sukar diadaptasi oleh kami semua sebagai pelajar. Selain itu, kekurangan peranti dan ketiadaan akses internet untuk melancarkan sesi pembelajaran pelajar-pelajar di Malaysia ini. Oleh itu,
Isu-isu ini akan dikupaskan oleh saya punya ahli kumpulan. Setakat ini sahaja pembentangan daripada saya dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan mengenai isu realiti semasa. Isu semasa yang akan saya bentangkan adalah pembangunan sosial dan intelektual sukar diadaptasi buat pelajar. Di sini saya ingin mengutarakan dua kata kunci iaitu pembangunan sosial dan pembangunan intelektual. Apa itu pembangunan sosial? Pembangunan sosial adalah satu proses yang mana seseorang memperoleh identiti dan tingkah laku daripada masyarakat. Yang kedua, pembangunan intelektual iaitu individu yang memiliki tiga ciri ini iaitu kecerdikan, kecerdasan dan kewarasan akal. Hal ini dapat disokong malah dibuktikan melalui sumber rujukan yang saya petik daripada UMP News yang dicatatkan pada 2 September 2020. Di sini saya dapat simpulkan tiga kategori iaitu yang pertama, sebanyak 52.6% pelajar mencatatkan capaian internet mereka dalam keadaan yang baik. Yang kedua, sebanyak 31.6% pelajar mencatatkan capaian internet mereka berada dalam keadaan kurang baik. Malangnya, sebanyak 7.9% pelajar mencatatkan capaian internet mereka berada dalam keadaan tidak baik. Jurang perbezaan yang besar ini adalah disebabkan wabak COVID-19 yang melanda negara kita justru mengubah platform pembelajaran sepenuhnya kepada online. Pembelajaran yang fleksibel dan seimbang adalah sukar bagi pelajar untuk mencapainya. Antara faktor lain yang mengakibatkan pembangunan sosial dan intelektual sukar diadaptasi buat pelajar adalah integriti pelajar yang semakin menipis hari demi hari kerana pembuatan meniru yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar kerana kurangnya pemantauan seperti mana yang berlaku di institusi. Yang kedua, disiplin pelajar yang semakin berkurang iaitu pelajar tidak menepati masa dan bangun lewat untuk menghadiri ke satu kelas. Di sini jelas dapat kita lihat pembangunan sosial dan intelektual sukar diadaptasi buat pelajar. Walau bagaimanapun, ada pepatah Arab mengatakan, man jada wajada, orang yang berusaha pasti akan berjaya. Sebagai seorang pelajar, kita haruslah berusaha mencari inisiatif untuk kita menimba ilmu supaya kita berjaya pada satu hari kelak. Sekian daripada saya. Terima kasih kepada Nur Akilah di atas pembentangan itu tadi. Sekarang saya, Amrul Firdaus, akan mengaitkan pembentangan isu tersebut dengan tiga sudut falsafah. Setelah diperhatikan, Akilah telah menjelaskan mengenai COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Dan isu yang dibentang ialah pembangunan sosial dan intelektual sukar diadaptasi buat pelajar. Saya akan menyambung pembentangan tersebut dari sudut falsafah. Pertama, dari segi falsafah alamiah, iaitu dari segi epistemologi, jika dikaitkan, kesukaran pelajar mengadaptasi pembangunan sosial dan intelektual ketika menghadapi cabaran pandemik COVID-19 pada ketika ini, kita sebagai pelajar maupun mana-mana pihak yang berkaitan dalam dunia pendidikan mestilah berdisiplin dan cuba untuk meneruskan penyampaian ilmu ketika waktu getir ini. Jurang perbezaan jelas dapat dilihat kesan dari wabak COVID-19 yang mengubah keseluruhan platform pendidikan kepada pembelajaran online. Contohnya adalah dari segi capaian internet dan kemudahan peranti agar penyampaian ilmu seperti sebelum terjadinya pandemik. Juga perlu mengenal pasti penegasan yang perlu diambil kira mengenai kepentingan supaya pelajar tidak ketinggalan. Kemahiran menggunakan bentuk-bentuk komunikasi yang sesuai dengan keadaan orang lain supaya hubungan yang terjalin di antara mereka adalah hubungan berkesan dan ia membantu tahap kualiti pendidikan di masa akan datang. Kedua ialah dari segi sudut falsafah pendidikan kebangsaan ialah mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, berkait rapat dengan isu besar kami, iaitu COVID-19 membawa perubahan kepada dunia pendidikan. Antara contoh yang boleh dikemukakan ialah seperti kemahiran psikologi, merupakan satu kemahiran yang boleh membantu individu untuk mendapat keseimbangan dari segi intelektual, fizikal, emosi dan rohani ketika menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Ini adalah kerana psikologi merupakan ilmu sains mengenai tingkah laku manusia dan proses memahami perkembangan kognitif serta efektif seorang individu. Melalui pendekatan psikologi, seseorang individu mampu diterapkan dengan nilai-nilai murni dalam kehidupan, kebolehan untuk berfikir dan menyelesaikan masalah secara kritis dan kreatif. Kemahiran ini mampu mendidik individu agar bijak untuk mengendalikan tingkah laku dengan baik. Seterusnya dapat memberi kesan yang positif dalam sosialisasi sehari-hari. Ia juga mampu untuk memimpin individu ke arah mengenali diri sendiri dengan lebih baik, terutamanya dari aspek emosi. Yang ketiga adalah dari sudut hukum negara. Dan untuk mengaitkan lagi, saya telah mengambil prinsip yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dalam bahasa ringkas, kedaulatan undang-undang bermakna kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat oleh undang-undang dan wajib mematuhi undang-undang.
Melihat skop tersebut, ini termasuklah para pelajar. Definisi ini agak mudah, tetapi inilah prinsip utama dalam konsep kedaulatan undang-undang. Jika kita lihat bahana COVID-19 ini, integriti pelajar semakin berkurang. Contohnya amalan plagiarisme ketika melakukan tugasan atau kerja diberi yang berkuasa, dan juga dari segi kehadiran ke kelas. Kita mestilah patuh kepada rukun keempat tersebut kerana ia adalah amat penting dalam melahirkan seorang yang berakhlak dan mempunyai sasiah yang baik. Sekian daripada saya. Kita teruskan pembentangan kepada ahli kumpulan yang seterusnya. Terima kasih. Krisis ini memberi impak kepada perubahan pada sistem pendidikan, menyebabkan timbulnya cabaran pembelajaran sewaktu krisis tersebut, seperti kurang kesiapsediaan digital. Kebanyakan negara di dunia sedang dalam proses penukaran pembelajaran dalam kelas kepada atas talian. Malah ada sebahagian guru kurang berkemahiran dengan teknologi dan mereka terpaksa menyesuaikan diri dengan pembelajaran atas talian. Para guru dan pelajar perlu mengeluarkan kewangan untuk mendapat rangkaian internet yang baik dan terdapat segelintir pelajar yang berada dalam kawasan luar bandar dan pedalaman yang mempunyai masalah rangkaian internet. Selain itu, ada juga pelajar yang tidak berkemampuan untuk membayar kos internet kerana faktor kemiskinan. Para guru dan pelajar perlu meningkatkan kemahiran teknologi supaya proses pembelajaran atas talian berjalan dengan baik. Selain itu, negara kita juga mempunyai matlamat iaitu falsafah pendidikan kebangsaan yang mementingkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Walau apa sekalipun, kita mestilah belajar bagi membina sebuah masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Mengikut Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan binatang buruan, sedangkan pena adalah pengikat. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Pandemik COVID-19 telah banyak mengubah kehidupan dan aktiviti seharian pelajar di Malaysia. Pelajar dikehendaki menyesuaikan diri dengan pembelajaran melalui teknologi di rumah masing-masing demi kesihatan dan keselamatan pelajar. Walaupun teknologi telah memudahkan kehidupan pelajar, perubahan drastik ini amat sukar untuk diadaptasi oleh pelajar. Antara faktornya ialah COVID-19 telah mencairkan satu kelompokan besar dalam jurang digital, iaitu jurang antara pelajar dalam mengakses internet, mencapai maklumat melalui teknologi maklumat dan komunikasi, dan memahami dan menggunakan maklumat dari ICT. Jika dilihat dari perspektif salah satu elemen falsafah iaitu epistemologi, pelajar mempunyai cabaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan melalui penggunaan ICT di rumah, disebabkan oleh kekangan dalam mengakses internet untuk membuat dan menghantar kerja atau untuk menghadiri kelas melalui Google Meet ataupun Google Classroom. Hal ini dikaitkan dengan epistemologi kerana ia membahas secara mendalam tentang proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Falsafah pendidikan kebangsaan beraspirasi untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan hidup. Pelajar yang kurang kemahiran berfikir dan membuat keputusan, kurang kemahiran penyelesaian masalah, serta literasi ICT akan menghadapi kesusahan dalam mengadaptasikan pembelajaran norma-norma ini. Dalam konteks prinsip rukun negara pula, kesopanan dan kesesiaan merupakan salah satu prinsip yang boleh dikaitkan dengan isu ini. Dalam kajian yang baru dilakukan, peratusan kehadiran murid hanya sekitar 20-30% dan isu utama pelajar adalah disiplin pelajar. Pelajar tidak menghayati arahan guru dan sanggup berharap tidak sopan waktu kelas. Kesimpulannya, semua pihak haruslah berganding bahu untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh dunia pendidikan demi membina masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Hai dan Assalamualaikum. Di sini saya akan membentangkan impak-impak positif dan negatif daripada isu ini. Pertama sekali, impak kepada individu. Impak positif yang dapat diperolehi antaranya akan lahir generasi yang lebih kreatif dan inovatif. Hal ini tercetus kerana pembelajaran secara alama yang sudah pastinya menggunakan berbagai platform, antaranya ialah Zoom, Google Meet, dan Google Classroom. Jelaslah bahawa terdapat sebahagian daripada kita tidak pernah menggunakan atau tidak tahu sama sekali kewujudan platform tersebut. Oleh yang demikian, para pelajar dapat berfikir secara meluas dan tidak akan ketinggalan dalam mengejar dunia digital yang kian pesat membangun. Impak negatif adalah ramai pihak yang terjejas akibat penularan virus ini, khususnya para pelajar. Hal ini kerana para pelajar terpaksa menjalani proses pembelajaran melalui platform digital yang kian membangun. Namun agak sukar bagi sesetengah pelajar untuk menghadapi pembelajaran secara atas talian. Terdapat sebilangan pelajar yang menghadapi masalah kewangan dan pelajar merasa agak terbeban apabila mereka terpaksa mengeluarkan duit untuk membeli data internet bagi membolehkan mereka untuk mengikuti kelas secara dalam talian.
Impak positif kepada masyarakat pula ialah membentuk masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Seperti yang kita tahu semasa wabak COVID-19, pembelajaran dan pengajaran dibuat secara dalam talian di mana pelajar ataupun guru membuat aktiviti pembelajaran dan pengajaran dengan menggunakan teknologi komunikasi moden yang sedia ada. Mereka tidak lagi perlu hadir atau pergi ke tempat bekerja. Cukup dengan menggunakan teknologi komunikasi, mereka dapat melaksanakan tugasan dari rumah. Dalam kesempatan ini, mereka mempunyai lebih banyak masa di rumah di mana mereka akan dapat meluangkan masa bersama keluarga lebih lama berbanding sebelum ini. Impak negatif isu ini kepada masyarakat adalah ketidakstabilan emosi ataupun stres kepada masyarakat yang berkait rapat tentang perasaan dan kejiwaan. COVID-19 dan perintah kawalan pergerakan turut menyebabkan tekanan emosi susulan perubahan persekitaran kerja seperti perlu bekerja dari rumah, hilang punca pendapatan dan pekerjaan, serta bimbang terhadap keselamatan. Impak positif kepada negara adalah pembelajaran digital yang dijalankan akan memacu potensi pendidikan negara. Rakyat Malaysia yang sebelum ini kurang tahu akan teknologi baru perlu beradaptasi dengan situasi terkini, di mana mereka perlu mempunyai pengetahuan yang lebih terhadap teknologi komunikasi agar mereka dapat menyiapkan tugasan yang diberikan secara dalam talian. Keseimbangan ilmu akademik dan teknologi maklumat ini akan membolehkan negara duduk sama rendah dan berdiri sangat tinggi dengan negara-negara luar. Rentetan timbulnya kesukaran pengadaptasian para pelajar dalam pembangunan sosial dan intelektual. Hal ini akan menyebabkan daya saing aset negara pada masa hadapan akan terjejas teruk akibat terlalu besar jurang akses kepada pendidikan digital. Berpandukan kepada elemen ilmiah pendidikan di Malaysia pada era ini, tidak kira secara atas talian ataupun pembelajaran secara bersemuka adalah ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh. Manakala merujuk kepada elemen falsafah pendidikan negara iaitu dari segi rohani, untuk menjadi seseorang yang berwibawa, individu tersebut harus membina personaliti diri yang positif, bertakwa kepada Allah dan berpegang teguh pada ajaran agama yang telah diterapkan sejak kecil lagi. Jika dapat kita lihat dari prinsip rukun negara pula, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengarahkan seluruh IPTA dan IPTS untuk melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Hal ini bertujuan adalah untuk memutuskan penularan wabak COVID-19 ini. Sebagai individu yang mempunyai sasiah diri yang tinggi, kita haruslah mengikut segala undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Seperti yang dapat dilihat, falsafah ilmiah terhadap masyarakat pula, perlakuan moral dikaitkan dengan penuh perasaan tanggungjawab, tetapi ia mengikut kemampuan emosi dan kehalusan perasaan individu tersebut. Manakala, dari segi elemen FPK terhadap masyarakat, perubahan pendidikan ini akan mendidik rakyat sentiasa bersabar dan berdikari dalam mengharungi perubahan dalam kehidupan norma baharu ini. Di samping itu, dari segi rukun negara, kesopanan dan kesusilaan ialah salah satu perkara untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat di negara ini. Masyarakat yang mampu mengawal diri akan mempunyai nilai-nilai murni yang baik. Saya teruskan lagi, dari sudut elemen ilmiah untuk negara pula, setiap insan perlu tunaikan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti. Hal ini demikian kerana pendidikan merupakan satu sistem dalam kehidupan untuk membentuk dan mengembangkan lagi ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani. Dari sudut FPK pula, beraspirasi untuk melahirkan rakyat yang seimbang dalam pembangunan sosial dan inteleknya. Pelajar merupakan aset paling berharga kepada negara. Hal ini kerana golongan ini bakal menggalas tanggungjawab untuk merajui negara pada masa hadapan. Malahan, jika kita lihat dari segi rukun negara pula, kesan terhadap negara ialah akan lahir generasi yang kurang berdaya saing dari segi sosial dan intelek. Oleh itu, bagi mencapai darjah kesusilaan yang tinggi, kita haruslah menerapkan prinsip kesopanan dan kesusilaan kerana ia merupakan cerminan kepada tahap pembangunan sosial. Sekian sahaja daripada saya serahkan pembentangan seterusnya kepada rakan kumpulan yang lain. Kaedah mengatasi isu pada peringkat individu ialah setiap individu perlu sentiasa membangunkan kompetensi diri dalam penggunaan wadah komunikasi. Kaedah ini dapat meningkatkan kemahiran diri pelajar berikutan proses pengajaran dan pembelajaran ditukar kepada mod dalam talian. Contohnya, demi merangsang perkembangan sosial dan intelektual diri, pelajar seharusnya bagi aktif dalam pelbagai platform digital seperti Google Classroom, Google Meeting dan platform yang disediakan oleh tenaga pengajar. Misalnya, untuk terlibat dalam berdiskusi sihat dan berkhidmat di samping membentuk kecerdasan emosi ketika mengurus konflik pendapat antara rakan sekular. Dari sudut elemen LMEA iaitu logik, amalan berdialog atau bertukar pandangan secara sihat merupakan pengaplikasian elemen logik itu sendiri kerana wujudnya bentuk pemikiran yang melibatkan hujahan dan penakulan. Falsafah pendidikan kebangsaan pula mempunyai visi untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Kaedah ini menyahut agenda tersebut secara senada dengan prinsip pendidikan sepanjang hayat, seterusnya menggunakan ilmu tersebut untuk manfaat diri dan orang lain.
Sikap maupun pola pemikiran yang memandang tinggi nilai ilmu ini sekaligus mendongkrak prinsip kelima rukun negara iaitu kesopanan dan kesedaran. Hal ini sedemikian kerana penekanan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat tercermin dalam proses berdialog itu sendiri, seterusnya membentuk warga negara Malaysia yang bersopan santun dan bertata susila selaras dengan konteks masyarakat majmuk di negara ini. Kaedah mengatasi isu pada peringkat masyarakat ialah ibu bapa perlu turut menggalas tanggungjawab sebagai pendidik utama di rumah dalam mendidik mental, sikap dan pengetahuan anak. Sebagai contoh, ibu bapa perlu melibatkan diri dalam memantau pembelajaran anak-anak dari semasa ke semasa dan bergiat dengan aktiviti kekeluargaan seperti dalam lingkungan rumah, berkebun, berdiskusi, malah melakukan aktiviti kerabaan secara bersama bagi membimbing perkembangan sosial pelajar. Usaha ini mula daripada orang tua yang pastinya memiliki pengaruh awal terhadap anak-anak ini dapat berperanan sebagai pelengkap pada dunia pendidikan yang mungkin lebih terhad kepada aspek buku dan pen serta-merta ekoran era pandemik COVID-19, menyukarkan pengaktifan pada pelajar dalam pembangunan sosial maupun intelektual. Dari sudut elemen falsafah ilmu A iaitu etika, pendidikan perlu merangkumi aspek akhlak sosial. Pendidikan yang membawa gagasan yang lebih menyeluruh berbanding pelajaran semata-mata inilah yang menepati kehendak falsafah etika, yakni memastikan anak-anak terdidik dan bukan sahaja diajar ilmu dalam sukata dirancang. Falsafah pendidikan kebangsaan pula beraspirasi untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berakhlak mulia, iaitu memiliki tingkah laku sopan, berdisiplin dan bersepadu, berteraskan ilmu yang boleh membawa kepada kemakmuran. Hasrat mulia ini perlu bersama baik pada peningkat institusi keluarga itu sendiri, iaitu bapa, agar mental, sikap, akhlak dan sasiah yang merupakan sebahagian daripada pembangunan sosial anak-anak tidak tercicit sepanjang proses PDP dalam talian. Kaedah ini selari dengan kehendak prinsip rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan keselaan, kerana pendidikan yang menyeluruh akan melahirkan warga negara Malaysia yang holistik serta bersepadu seterusnya mencorakkan masyarakat yang mengamalkan sikap toleransi di antara satu sama lain yang membawa kepada pencapaian perpaduan kaum. Bantuan kemudahan pembelajaran digital merupakan salah satu langkah pihak kerajaan dan pertubuhan swasta bagi mengatasi cabaran terhadap dunia pendidikan di dalam kegawatan pandemik COVID-19 sekaligus dapat membangunkan potensi pendidikan negara untuk terus berkembang maju. Bantuan ini pastinya menyokong falsafah pendidikan kebangsaan iaitu usaha bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. YTF Foundation telah tampil dengan inisiatif baru bagi membantu para pelajar yang belajar secara atas talian di rumah bagi mendapatkan akses internet yang mencukupi sepanjang tempoh pembelajaran. YTF Foundation telah menyediakan data mudah ahli iaitu singkat ES4G secara cuma kepada pelajar yang terpilih di beberapa universiti. Antara universitinya ialah Universiti Islam Malaysia, Universiti Tengku Abdul Rahman, New Era University College, Universiti Malaysia Pahang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia Institute of Art, Universiti Malaya, Medical College Malaysia, International Medical University, Universiti College Sabah Foundation. Selain itu, kerajaan Malaysia telah melaksanakan standard mandatory mengenai penetapan harga akses MSAP terhadap syarikat telekomunikasi di Malaysia. Pelaksanaan ini berhasil menggandakan kelajuan dan mengurangkan harga pakej internet. Pelaksanaan ini sekaligus membantu rakyat Malaysia terutamanya pelajar bagi mendapatkan akses internet yang menjadi keperluan di era moden ini. Kerajaan turut memberi bantuan RM50 untuk pelajar yang terkesan dengan pengumuman penangguhan pemasukan sebelum ini yang merupakan pengalaman pertama kali untuk menyambung pengajian di puncak Menara Ilmu. Selain itu, kerajaan dengan sokongan dana Universiti Awam, tabung haji, yayasan, tabung kebajikan pelajar, zakat, wakaf dan beberapa sumber lain telah mengumumkan bantuan perhati komputer riba kepada pelajar B40 secara bersasar. Pelajar yang terpilih saja akan menerima bantuan ini sama ada dalam bentuk peranti atau bantuan kewangan tunai atau voucher oleh universiti. Bantuan-bantuan ini merupakan langkah untuk membangun elemen jeri iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek rakyat Malaysia terutamanya pelajar bagi melahirkan rakyat Malaysia yang sopan dan bersusila sekaligus menyokong elemen prinsip hukum negara. Akhirnya, bantuan-bantuan ini merupakan langkah negara bagi membangun epistemologi dalam diri pelajar. Epistemologi merupakan salah satu cabang falsafah yang boleh dipraktikkan agar dapat mengenal pasti tentang kesahihan kaedah skop suatu pengetahuan. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan minat dan kecenderungan pelajar mengenai ilmu pengetahuan lisan maupun digital. Akhir sekali, semua langkah-langkah ini akan melahirkan pelajar yang cemerlang sekaligus rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Itu saja langkah mengatasi isu dari aspek negara. Sekian, terima kasih. Saya telah membuat kesimpulan bahawa isu ini telah memberi perubahan yang amat ketara, terutama dalam pendidikan yang telah mendesak para pelajar serta pengajar bagi membiasakan diri dengan pembelajaran secara maya. Perubahan tersebut membawa kesan kepada jadual kita dan juga rutin harian pelajar serta pengajar. Selain itu, pembangunan sosial di kalangan pelajar menjadi lebih sukar. Hal ini kerana aktiviti sosial seperti kerja berpasukan dan kerja berkumpulan kini tidak bergerak seiringan dan menyukarkan kesemua pelajar untuk berkomunikasi, fokus dan berdisiplin. Seterusnya,
COVID-19 mengubah sistem pendidikan ke arah positif dan negatif. Dari sudut positifnya, semua pihak dapat meluangkan lebih masa bersama seisi keluarga dan dapat mengeratkan hubungan satu sama lain. Kita juga dapat melahirkan generasi yang cerdik IT dan berkembang dengan keluasan teknologi yang kini sering dinaik taraf. Dari sudut negatifnya pula, banyak gangguan yang berlaku semasa proses pembelajaran dalam talian, sebagai contoh masalah internet, masalah untuk fokus dan juga masalah emosi dan mental. Terdapat banyak pengajaran yang kita boleh ambil dari isu ini. Antaranya adalah semua pihak perlu menerima dan membiasakan diri dengan norma baru. Sebagai contoh, dari sudut pengajar, mereka perlu menyediakan bahan PDP secara talian melalui platform media massa. Dari sudut pelajar pula, mereka perlu peka dan bertindak dengan segera untuk memberi maklum balas untuk mengelakkan diri daripada ketinggalan. Hal ini membuatkan sesi pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih sukar kerana banyak gangguan yang boleh dihadapi seperti masalah teknikal ataupun gangguan luar yang menyebabkan pelajar untuk sukar fokus. Penggunaan teknologi juga menjadi satu perkara utama di dunia pendidikan. Sebagai contoh, ketika dahulu, peranti tidak digalakkan kini menjadi satu kewajipan di dalam dunia pendidikan. Pengajaran lain yang boleh dapati adalah pentingnya sokongan moral di kalangan masyarakat. Semestinya, pembelajaran dalam talian akan memberi tekanan emosi marah depresi bagi pihak yang terlibat. Jadi kita perlu memberi sokongan moral kepada golongan ini supaya dapat menangani kesukaran dalam dunia pendidikan kini. Sebagai contoh, jika berlakunya masalah dalam kerja berkumpulan, sebagai ahli kumpulan, perlulah menolak ansur dan membincangkan cara inisiatif lain untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, kita juga menangani kesukaran dengan secara sendirinya. Di kata lain, kita sendiri boleh memberi sokongan dan semangat terhadap diri sendiri dengan mendengar lagu-lagu menenangkan jiwa, malah mendengar alunan ayat suci Al-Quran. Antara cadangan saya bagi mengatasi permasalahan ini ialah setiap golongan masyarakat perlulah lebih peka dan bertindak seiring dengan arus perkembangan yang berlaku kini. Setiap peringkat, tidak kira individu, masyarakat maupun negara, perlulah bersama-sama menggembeling tenaga dalam mengadaptasikan diri dengan norma baharu yang bukan sahaja melanda negara kita ini, malah seluruh dunia yang turut terjejas dengan suasana ini. Kita juga perlulah menggunakan internet dengan sebaiknya dalam melaksanakan PDP dan tidak menyalahgunakan internet dalam proses PDP yang juga bersesuaian dengan falsafah teknologi. Secara falsafahnya, teknologi ini dihasilkan bersebabkan dua perkara. Pertamanya, manusia mencipta alatan untuk meringankan tugasan harian yang berlandaskan aktiviti plagiarism terhadap situasi-situasi yang berlaku di alam sekelilingnya. Sebagai contohnya, penciptaan jarum berdasarkan pemerhatian terhadap fungsi duri. Keduanya, manusia berusaha untuk memudahkan tugasan jangka pendek dan jangka panjang. Sejajar dengan kes yang sedang diperbincangkan ini, manusia perlulah menggunakan internet sebaiknya dan jangan sehingga internet itu mengubah cara pemikiran kita ke arah yang lebih cetek kerana internet itu sendiri merupakan penciptaan manusia pada asalnya. Ini seiring dengan Stephen Parker dan Mark Pager yang sependapat mengatakan bahawa bukan internet yang mengubah cara manusia berfikir, tetapi internetlah yang diubah berdasarkan cara manusia berfikir. Penyelesaian lain adalah menangani masalah komunikasi antara pelajar secara tidak bersemuka dengan menggunakan pelbagai medium yang telah disediakan. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak platform media sosial yang boleh digunakan untuk berkomunikasi seperti WhatsApp, Telegram, Discord dan banyak lagi. Jadi, para pelajar perlulah mengambil inisiatif dengan menggunakannya untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Namun begitu, masalah lain juga pasti akan timbul seperti kuota data yang terhad, bahkan ada yang tidak berkemampuan untuk memiliki peranti itu sendiri. Maka, kerajaan juga perlu tampil untuk memberikan inisiatif-inisiatif lain seperti bantuan kepada golongan terpencil ini dari segi kewangan dan pakej data yang khas kepada para pelajar. Kesimpulannya, semua pihak perlulah memainkan peranan sama ada sedikit ataupun banyak kerana setiap perkara yang dilakukan akan tetap memberikan impak yang mendalam dalam kita bersama menghadapi COVID-19 ini. Mahu atau tidak, bukanlah suatu perkara yang boleh dibincangkan lagi kerana kita perlu menerima hakikat bahawa era pendidikan kini telah melangkah ke fasa yang seterusnya. Sekiranya enggan untuk menerima norma baharu ini, maka tiadalah peluang mereka untuk meneruskan PDP, melainkan vaksin bagi penyakit ini ditemukan atau inisiatif baharu yang lebih efisien dan sistematik diperkenalkan. Dengan ini, tamatlah sudah perbincangan kita mengenai isu COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Sekian, terima kasih. Oh